Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat petang ini ialah SPRM buru dua individu termasuk menantu Muhyiddin. Dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, pastinya ini isu yang betul-betul menarik perhatian kita dan memang nama yang paling menjentik hati dan mata kita ialah apabila ianya merujuk kepada menantu Muhyiddin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan dua lelaki termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Ini bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM, kata SPRM pada satu kenyataan hari ini. Selain Adlan, SPRM juga mengesan Mansur Saad 69 tahun. Hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 12 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu lagi. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM Nur Muhammad Amin bin Jamaluddin di talian 60388700799 atau email terus kepada SPRM. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Februari lalu menafikan sebarang penglibatan dalam pemberian projek atau kontrak yang didakwa ada kaitan dengan menantunya Adlan. Ini selepas SPRM dilaporkan sedang menyiasat penganugerahan kontrak itu atas alasan kemungkinan salah guna kuasa dalam sistem immigration bersepadu nasional. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka, kata Muhyiddin pada 9 Februari. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu ketika berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Pada tahun 2020, pentadbiran Muhyiddin mengumumkan NIISE sebagai sistem yang lebih baik bagi menangani kelemahan sistem immigration Malaysia yang dikatakan tidak dapat mengesahkan pergerakan warga asing. NIISE kemudiannya dilancarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2021, diketuai oleh menterinya ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin. Dia berkata sistem immigration sedia ada perlu diganti dengan sistem immigration yang lebih canggih, bersepadu dan holistik yang dilengkapi teknologi terkini seperti kepintaran buatan, internet semua perkara dan analisis data raya. Hamzah berkata Irish Information Technology System Sdn Berhad akan membangunkan NIISE bersama KDN dan badan bebas lain menjelang 2024. Terdahulu, media tempatan melaporkan Adlan ialah pemain utama dalam konsesi NIISE bernilai RM1.2 bilion melalui pautan dalam salah satu pendahulu projek itu, penyedia penyelesaian keselamatan S5 Holdings Inc. Bagaimanapun, Pengarah Urusan Kumpulan S5 Said Muhammad Hafiz Jamalul Lail menafikan pada 2021 bahawa tiada rakannya dalam politik termasuk Adlan yang terlibat dalam syarikat itu. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang isu kali ini ialah apabila menyebut tentang Muhyiddin Yassin, iaitu menantu beliau yang kini diburu oleh SPRM. Dan yang lebih menarik lagi ialah hasil semakan SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama yang telah disebutkan di dalam laporan sebentar tadi telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 dan menariknya mereka tiada rekod masuk kembali ke negara ini.
Adakah mereka melarikan diri? Kita pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hore, 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 hore. Itu kata-kata daripada netizen, para penyokong Perikatan Nasional, bukan Perikatan Nasional, para penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional mula bersorak-sorai kerana dikabarkan setelah seminggu kempen berjalan, kedudukan setakat ini 4-2. Bukan 3 sama, bukan 6-0, bukan 5-1, tapi 4-2. Apa ceritanya? Siapa negeri 4 itu dan siapa negeri 2 itu? Dan siapa yang kalah, siapa yang menang? Ikuti terus ulasan kali ini dipetik daripada sabudin.com. Macam mana PRN 12 Ogos ini? Berapa negeri PH boleh menang dan berapa lagi negeri pula PN akan menang? Sejak 2-3 hari lalu, kemana saja saya pergi dan terjumpa dengan kawan-kawan, inilah antara soalan yang paling kerap mereka tanyakan. Mereka yang menghubungi saya melalui telefon atau menghantar pesanan tulisan, itulah juga selalunya pertanyaan mereka. Untuk itu, sesuai dengan tempo kempen PRN 6 negeri, sudah berjalan kira-kira seminggu sejak penamaan calon pada 29 Julai lalu, saya dengan langkah pro bono mengambil peluang untuk menghubungi beberapa kenalan di negeri-negeri berkenan. Sementara di Selangor dan Negeri Sembilan, saya sendiri 2-3 kali turun padang membuat tinjauan. Secara kasar, setelah seminggu kempen berjalan, dapatan yang diperoleh menunjukkan PH masih mendahului di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Di ketiga-tiga negeri berkenaan, PH diyakini mampu mengekalkan pemerintahannya, walaupun majoriti kerusi yang diperoleh dijangka akan berkurangan. Rata-rata mereka yang ditemui dan ditanya boleh dikata berpuas hati dengan pemerintahan PH selama ini dan tiada isu yang mengguris hati atau boleh menyebabkan mereka marah. Lalu, terdetik keinginan menukar kerajaan kepada PN. Dalam pemahaman mereka, kegairahan PN untuk menang hanya semata-mata kerana ingin melonjakkan lagi kekuasaan, kerakusan terhadap kuasa, sama ada untuk menjadikannya sebagai landasan menjatuhkan kerajaan selepas ini atau untuk mendepani PRU 16 akan datang. Dengan itu, PH lebih menjadi pilihan pengundi untuk meneruskan khidmat kepada rakyat. Tambahan lagi, prestasi kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang memuaskan dan kedudukannya yang selari dengan kerajaan negeri turut merupakan perkiraan yang banyak melekat dalam hati. Dalam masa yang sama, isu calon kitar semula, penguasaan calon Kem Azmin Ali yang terlalu menonjol dan percikan perbelahan dalaman antara PAS dan Gerakan berkaitan pencalonan Presiden Gerakan Dominic Lau diletakkan bertanding di kawasan Melayu di Pulau Pinang adalah antara hambatan utama yang menipiskan lagi peluang PN di Selangor. Buat Negeri Sembilan, masalah utama PN ialah mereka dilihat tidak menampilkan pemimpin yang benar-benar ada merit bertanding berbanding PH dan BN untuk menerajui dan mengambil alih kerajaan negeri. Memang ada sedikit masalah dalaman di sana sini di dalam PH berkaitan pemilihan calon dan terkait hubungannya dengan BN, khususnya dalam pembahagian kerusi, tetapi ia tidak sampai menggugat jumlah perolehan kerusi yang dijangka dimenangi. Meskipun UMNO bertanding lebih banyak kerusi dan berkemungkinan PH khususnya PKR dan Amanah bakal tewas 1-2 kerusi disebabkan masalah dalaman tadi, bagaimanapun adalah dijangkakan kerusi Menteri Besar akan terus dipegang oleh Amiruddin Harun. Selain Aminuddin dikekalkan kerana ia sudah dijanjikan dan beliau memang sudah pun menduduki kerusi itu, formula sekangan PH kepada Menteri Besar Perak dan Pahang selepas PRU 15 lalu dirasakan akan menjadi pegangan untuk membina kestabilan politik di Negeri Sembilan selepas PRN nanti. Artinya, walaupun kerusi yang mungkin dimenangi UMNO adalah lebih, ia tidak menjadikan keterusi Menteri Besar Negeri Sembilan berpindah kepada calon parti itu. Tambahan lagi, Muhammad Hassan atau Tokmat
yang bertanding kerusi DUN Rantau sudah berada dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat sebagai Menteri Pertahanan sekarang ini. Takkan Tok Mat nak jadi Menteri Besar semula. Pengerusi UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin alias yang bertanding di DUN Pertang dan turut dilihat berminat untuk kerusi Menteri Besar, rasa-rasanya cukuplah sekadar jadi exco saja. Di Pulau Pinang, di sebalik ada kemungkinan majoriti kerusi akan berkurangan, kemampuan PHBN mengekalkan atau kekal memerintah lagi tidak pernah diragukan. Bersama perbalahan PAS dan digerakkan dijangka berlarutan sehingga ke peti undi, semua ini adalah elemen yang meningkatkan lagi kemampuan PH memenangi lebih banyak kerusi. Bagi 3 negeri yang ditabir PN, meskipun ada peningkatan sokongan dan arus perubahan mula kelihatan kepada PH, tetapi yang paling berpotensi untuk bertukar kerajaan ialah Kedah. Dalam pelbagai isu melingkari Sanusi Maknur, Menteri Besar berciri pelawak dan kerjanya hanya mengata orang tanpa menampilkan tawaran untuk rakyat sebagai ketua sebuah kerajaan negeri. Keberangkalian untuk perubahan dilihat cerah sekali. Jumlah boleh menang bagi PHBN setakat ini di Kedah ialah 16 kerusi. Tetapi dengan PHBN bakal meningkatkan lagi serangan kempen mulai minggu depan, 19 hingga 20 kerusi diyakini dapat ditakluki. Sekaligus dengan jumlah itu, bakal menghantar Sanusi sebagai ketua pembangkang semula di DUN Kedah selepas 12 Ogos nanti. Untuk Kelantan dan Terengganu, tidak dinafikan turut bertiup angin perubahan dan peningkatan sokongan, tetapi PN melalui kekuatan akar umbi PAS hampir pasti kekal lagi menguasai kedua-dua negeri tersebut. Kesimpulannya, setelah seminggu kempen berlangsung setakat ini, kedudukan semasa ialah 4-2. Ditulis oleh Sabudin Hussein 6 Ogos 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan penerangan sebentar tadi anda yakin seperti saya bahwa selepas seminggu kempen berjalan, memang kedudukan setakat ini dapat dirasai sedang didahului oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan kedudukan 4-2. Adakah kedudukan ini akan berubah lagi di saat akhir? Lebih-lebih lagi apabila PHBN meningkatkan lagi serangan kempen bermulai pada minggu depan. Adakah dua buah negeri yaitu Kelantan dan Terengganu juga akan mula goyah? Terutamanya Kerajaan Terengganu, kerana Kerajaan Terengganu adalah sebuah kerajaan yang bersifat swing. Pernah berubah, pernah ditakbir selain daripada PAS yang juga pernah ditakbir oleh UMNO BN. Jadi kita akan lihat nanti pada minggu depan, adakah ianya tetap 4-2 ataupun seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, silap-silap 6-0. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.